akan mulakan. Okey. Okey, kita akan record dan okey, segala rakaman video ini sebenarnya akan cikgu uploadkan dalam YouTube channel cikgu, iaitu Cikgu Rafi. So kamu boleh tengok dalam tu dan kamu boleh buat ulang kaji lah kalau kamu nak tengok rakaman tu balik, nak dengar bagaimana penerangan cikgu. So boleh bertanya kat situ lah. Tapi sebenarnya cikgu agak pelik sikit lah pakai spek dengan ni kan. So kena buka lah. Kan baru nampak tak pelik kan. Okey. Baru nampak tak pelik. Okey, baik. Kan pelik-pelik kan, korang tak jadi belajar nanti. Okey, baik. Kita akan lihat okey pada pagi ni. Okey, shut up Yana. Okey, baik. Okey, dengan spek. Okey. Alright. So kita sebenarnya sedang mempelajari bab yang ke-6. Okey, iaitu ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Dan sebenarnya okey, kalau kita lihat sebenarnya bab ini panjang, jadi kelas kita dah drag ambil 2-3 kelas. So I'm very sorry sebab kamu terambil beberapa kelas untuk habiskan bab ini sebab bab ini perlukan pemahaman. Jadi cikgu ni sebenarnya bukan kerja cikgu untuk habiskan silibus, tak. Kerja cikgu untuk memberi kefahaman. Selagi tak faham, cikgu akan terangkan. So cikgu tak terikat dengan mana-mana silibus ya. Jadi kita akan boleh belajar secara santai dan memahaminya satu persatu. Okey. Tak apa cikgu, asalkan masuk kepala tu dah cukup. Yes, betul lah Venus. Okey. Sweet lah cikgu ni. Sweet dia. Okey, baik. Okey, kita sambung. Okey. Manis Baik. Ancaman komunis. Okey, baru-baru ini kita telah belajar tentang kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Dan ramai yang hari tu dia masih tak faham. Okey, cikgu, komunis ini Jepun ke? Komunis ini Cina ke? Tak. Komunis ni sebenarnya adalah satu ideologi. Okey, iaitu cara pemikiran. Okey, cara pemikiran di mana komunis ini nak membentuk masyarakat yang sama rata. So tak ada yang kaya, tak ada yang miskin. Itu komunis. Jadi ideologinya, idea dia bagus. Tetapi tak ada bangsa. Actually komunis tak ada bangsa. Actually komunis ni bermula daripada Nak tanya kalau pemimpin yang ada ideologi komunis, kenapa kalau rakyat tak nak, kenapa mereka nak paksa mereka sampai melakukan sabotaj itu semua? Okey, baik. Sebenarnya, kita tahu bahawa apabila rakyat memilih pemimpin itu dan pemimpin itu membawa ideologi komunis, pemimpin itu sebenarnya dia sedang membawa masyarakat dia untuk ke arah matlamat dia. Dan dia percaya bahawa matlamat itu boleh memberikan kejayaan dan kebahagiaan kepada masyarakat. Walaupun masyarakat kata macam, ya ke cikgu? Ya ke pemimpin ni? Ya ke? Betul ke? Tapi pemimpin kata, ya, kamu kena ikut cara aku ni. Idea ini bagus. Kamu nak tahu, walaupun orang kata apa tahu, Hitler itu kejam. Hitler kejam tapi ada seorang lagi yang paling kejam. Kamu tahu siapa? Iaitu yang paling kejam ialah Joseph Stalin, iaitu pemimpin Rusia. Joseph Stalin ini dia memang ideologi komunis itu dia letakkan dalam negara Rusia dan sesiapa yang menentang akan terus dihukum. Walaupun orang itu kawan baik Stalin, hari ini kawan baik, besok kalau dia dengar dia menentang terus dihukum. Bayangkanlah. So Joseph Stalin itu memang ideologi komunis memang dia terapkan betul-betul. So, sebenarnya komunis ini datang daripada ideologi yang dicipta oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels ni, iaitu orang-orang Rusia. Orang-orang Rusia, orang-orang Jerman, semua dia yang cipta. Tak kejam lagi Diana. Jadi itu yang kalau kita lihat penekanan kepada ideologi ini sebenarnya adalah satu, kita kata zaman sekarang ini, macam cikgu cakap kan, zaman sekarang kita tengok komunis itu tak baik. Komunis itu jahat. Komunis itu kejam. Tapi semasa zaman dahulu tu, komunis tu tak dianggap sebagai kejam. Dia anggap apa? Oh, ini cara pemerintahan pemimpin kita kot. So kita kena ikut. Sebab dulu tak sedar. Dulu tak sedar bahawa perkara itu adalah kejam. Perkara itu adalah tak baik. Dulu kita tak sedar. Macam sekarang lah.
Okey, macam sekarang. Okey, kes macam apa tahu? Macam ambil vaksin COVID-19. Ambil vaksin. Kan kita tengok ramai orang kata, oh tak baguslah ambil vaksin. Ada yang kata baguslah. Bagus ke tak bagus, sekarang ni kita tak tahu. Yuk. Kita akan tahu apabila apa tahu? Apabila selepas 10 tahun akan datang, kita tengok balik, oh iyalah patutnya aku ambil vaksin dulu. Ataupun mungkin the next 10 years, kita akan kata, patutnya aku tak ambil. Kita tak tahu. Cikgu. Nampak tak? Ya. Yeah. Dia cakap yang siapa yang ambil vaksin tu kan, dia cakap lifespan dia is just plus minus 2 years. Tak tahulah, tak tahu. Plus minus 2 years sebab dia nak reduce the population. That's why cikgu cakap, kita tak tahu. Okay, kesan dia kita tak tahu baik atau tak baik. Sekarang ni kita tak tahu. The next, okay, kita kena bagi masa at least 5 years. 5 years ke hadapan baru kita dapat lihat. Oh, iyalah sebenarnya vaksin ini sama ada bagus atau tak bagus, kita tak nampak sekarang. Kita akan nampak pada the next 5 years. Macam tu juga zaman dulu. Orang dulu tak tahu komunis ini tak bagus. So, diorang terima sahaja pemimpin itu yang mengamalkan komunis. Jadi, itulah yang berlaku pada zaman dahulu ya. Jadi kamu jangan menghukum sebab dia bergantung kepada keadaan semasa. Okay. Baik. So kita tahu kalau data machine lagi senang ya. Soalan kau yang mana? Kalau orang yang tentang dia tu family members pun kena hukum teruk ke? Yes. Even family members pun yang menentang Joseph Stalin yang mengamalkan komunis juga dihukum. Itu sebenarnya. Ya. Itu kemudian lepas tu dia nak rakyat dia pun. Okey. Baik, Khairnya. Itu masalah dia. Masalah komunis ialah ideologi dia bagus. Tetapi dia menggunakan paksaan untuk orang terima idea dia. Dan paksaan itu yang tak betul. Itu satu. Kemudian yang kedua iaitu apa? Iaitu bila ada komunis, mereka tidak mengamalkan ataupun tidak membenarkan agama. Kerana agama akan membeza-bezakan rakyat ataupun orang, jadi ini menyebabkan adanya perbezaan. Okey, pada umumnya tidak ada bangsa yang mengamalkan komunis, tidak ada. Okey, pada umumnya tidak ada satu bangsa yang amalkan komunis. Cuma dia bermula daripada dirasya oleh pemimpin mereka, kemudian disebarkan ke seluruh negara, seluruh dunia dan sampai ke China dan juga ke Indonesia. So daripada China dengan Indonesia inilah yang telah ideologi komunis dibawa masuk ke dalam tanah Melayu. Ingat itu yang kita belajar masa 6.1 itu. Okay. So tidak ada bangsa, spesifik bangsa yang amalkan komunis, tak ada. Tak ada ya. Baik. So daripada China dengan Indonesia, so ditubuhkan PKM iaitu di tanah Melayu. Kemudian daripada situ kita lihat semasa tanah Melayu diduduki oleh Jepun, kita tahu bahawa komunis ini telah membantu British untuk menentang Jepun. Dan apabila Jepun kalah, maka komunis ini telah keluar dan mereka telah take over negara kita untuk 14 hari melakukan keganasan, kekerasan dan sebagainya untuk membalas dendam. Dan kemudian barulah datang BMA yang kita belajar dalam bab 4 hari itu, BMA. BMA. Kemudian daripada situ ditubuhkan Malayan Union yang kita belajar bab 4 itu. Tetapi pada waktu itu, komunis meneruskan keganasan-keganasan mereka. Okay. Dan kalau kita fikir, kenapa dia ataupun komunis meneruskan keganasan itu? Kerana untuk menunjukkan bahawa pemimpin tempatan pada waktu itu tidak mampu menjaga negara. So, rakyat akan apa? Rakyat akan kecewa dengan pemimpin sedia ada dan rakyat akan beralih ke komunis. Itu matlamat. So, maksudnya komunis nak turunkan trust terhadap pemimpin lah. Ya, betul. Itu sebenarnya nak turunkan kepercayaan kepada pemimpin sedia ada. Masa tu British. So bila bila komunis buat sabotaj apa semua kan, dan banyak kali buat sabotaj, rakyat rasa insecure. Dan rakyat kata apa? Ini British patutnya kawal kami, menjaga kami daripada komunis. British tak mampu buat apa-apa. Tak payahlah kan. Kami lebih percaya pada komunis lah sebab mereka mampu menjaga kami. Okay. Jadi menyebabkan British akan mengalami kekalahan secara psikologi. So itu yang sebab komunis melakukan sabotaj.
Itu punca dia. Nampak tak? Jadi kita tahu bahawa komunis telah banyak melakukan keganasan dan pada akhirnya kita lihat bagaimana kerajaan pada waktu itu iaitu British menangani menangani serangan-serangan komunis itu. Bagaimana British menangani masalah ini? Jom kita mulakan di sini, iaitu usaha-usaha untuk menangani ancaman komunis ini ya. Nasib baik komunis tak ada lagi dah sekarang kan. Baik. So, kita lihat di sini iaitu usaha menangani ancaman komunis. Kepada para pelajar yang ada nota, boleh ambil nota ini dan boleh highlightkan keywords yang cikgu highlightkan. Tetapi kalau yang tak ada, boleh tonton dulu dan kemudian nanti boleh download cikgu punya nota daripada grup kenapa British nak menangani serangan komunis? Itu soalan daripada Sushmita. Kenapa British nak menangani serangan komunis? Kerana pada waktu itu, pada tahun-tahun 1948 tu, Malaysia belum merdeka. Tanah Melayu belum merdeka. Siapa yang memerintah? British. Jadi British lah yang kena ambil tanggungjawab untuk menangani serangan komunis. Kena faham. Bila Tanah Melayu merdeka, barulah Tanah Melayu mengambil tanggungjawab itu menangani serangan komunis. Boleh faham? Boleh faham Yes. Baik. Ya. Jadi itulah sebenarnya. Kita lihat di sini. Usaha dan langkah untuk menangani ancaman komunis. Apakah usaha yang pertama? So kita lihat di sini ya, untuk menangani ancaman komunis iaitu pertama sekali of course penguatkuasaan undang-undang, iaitu mereka ataupun British akan menahan sesiapa sahaja yang terlibat dalam pergerakan komunis tanpa sebarang bicara tangkap terus, tidak ada bicara di mahkamah, tak ada. Dan kemudian mengenakan hukuman berat kepada sesiapa sahaja yang membantu komunis. Mengetatkan undang-undang senjata api dengan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang bawa senjata api ataupun bahan letupan. Zaman dulu bawa senjata api ke mana-mana saja itu bukan rakyat tempatan. Confirm itu komunis. Sebab itu dia orang tangkap. Dan kemudian British telah menggeledah. Menggeledah tu maknanya masuk rumah orang dan menggeledah, mengeluarkan barang-barang untuk mencari bahan bukti. Kemudian memagar kampung, mengadakan perintah berkurung curfew. Perintah berkurung ni curfew. Dan mewujudkan kampung baru, memindahkan dan menempatkan penduduk-penduduk ke kawasan lain supaya tidak diganggu oleh komunis. Dahsyat yes, PKP. Kemudian mengharamkan PKM. Parti Komunis Malaya diharamkan. Maknanya tak boleh beroperasi. Dan parti berfahaman radikal seperti AWAS, seperti PETA. Nampak tak parti berfahaman radikal, AWAS, PETA, PERAM, PKMM dan Hizbul Muslimin juga diharamkan. Kerana mereka ni menuntut kemerdekaan sebenarnya, tapi mereka bergerak secara radikal ataupun secara agresif. So dan dia tanya, habis tu macam mana sekarang dekat USA selamba orang? Itu di USA bawa pistol ada lesen. Baik, Hana Liana, cikgu apa function dia wujudkan kampung baru? Kampung baru ni sebenarnya adalah satu idea di mana apa tahu? Selalunya komunis ini dia daripada dalam hutan. Dia orang ni duduk dalam hutan. Jadi apabila mereka perlukan makanan, ubat-ubatan, kemudian duit ke apa semua kan, mereka akan pergi ke kampung-kampung yang berhampiran dengan hutan itu. Dan mereka akan rampas beras, rampas makanan, rampas duit dan segala keperluan. Jadi sebab itu British buat apa tahu? Iaitu British ambil orang-orang yang tinggal di kampung-kampung tepi-tepi hutan ini dan mereka ambil dan mereka letakkan di satu tempat baru iaitu dipanggil kampung baru. Dan kampung baru itu akan dipagar supaya apa? Tidak ada lagi gangguan daripada komunis.
Itu idea mereka. Sebab itu sampai sekarang ada kampung baru. Kampung baru betul Tapi tak? cikgu, kalau guna pagar, macam pun still insecure juga. Ya. Tapi kalau letak ke bandar yang terlalu hutan, itu lagi. Ya betul. Itu memang betul. Tetapi itulah salah satu usaha yang mereka lakukan dulu ya. Meletakkan penduduk-penduduk di pinggir hutan tu ke dalam kampung baru. Sebab itu kamu lihat dekat Malaysia ni pun banyak kampung baru kan. Kampung baru KL, kampung baru Selayang, kampung baru Rawang, kampung baru di Perak banyak, kampung baru kampung banyak kampung baru. Mana-mana tempat ada kampung baru. Kalau kamu perasan lah, kalau kamu tanya, kenapa kampung baru Rupa-rupanya kampung tu dibina semasa ancaman komunis dulu. So penduduk-penduduk dulu telah ditempatkan di tempat baru. Itu sebabnya wujud kampung baru. Kampung lama tak ada. Kampung baru je ada. Kampung lama tak ada. Okey. Ya, betul. Cikgu, sebenarnya British ni baik ke jahat? Okey. Sungguh komunis ke? Ya, betul. Parti radikal tu dia ada, sebab radikal ini dia ada unsur-unsur komunis. Dia ada unsur-unsur jadi sebab unsur-unsur yang menentang British. So, bila menentang British, maknanya British haramkan semua parti-parti radikal ni. Termasuklah PKM ke, PKMM ke. PKMM sekalipun terkena. Nampak tak? So, itu menyebabkan dia diharamkan. Dan sebenarnya British, walaupun British tu kita nampak sebagai penjajah, tapi dia tetap juga bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan tanah Melayu. Dengan cara apa? Menangani ancaman komunis juga. Macam kamu lah kan. Ingat walaupun kamu tak suka sesuatu perkara, tetapi bila ianya jadi tanggungjawab kamu, kamu kena buat. Contoh kamu pelajar, betul tak? Kamu semua pelajar. Bila kamu pelajar, kamu memang tak suka study, betul? Kamu malasnya nak baca buku. Malasnya nak buat homework. Setuju? Kan? Tetapi walaupun kamu tak suka, tapi kamu kena buat. Kamu kena buat juga. Sebab apa? Aku buat jugalah kan. Dah nak buat macam mana, ini tanggungjawab aku. Aku buat juga. Kena fikir dalam-dalam. Kan. So macam tu juga British. Walaupun British kata tanah Melayu ni bukannya Britain, tetapi dah tanggungjawab dia. Dia kena buat lah. So kalau ada pelajar-pelajar yang suka buat homework, suka study, suka buat kerja sekolah, itu memang dah kira bagus satu. Kalau yang tak suka, okay, fikirkan, buat jugalah atas dasar tanggungjawab. Nampak tak? Jadi itulah yang berlaku. Okey. Pertama, kuat kuasa undang-undang. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya, yang kedua, pemerkasaan pasukan polis dan keselamatan. Maknanya menguatkuasakan ataupun memberi kekuatan kepada pasukan keselamatan. Contohnya macam polis. Polis ada ditubuhkan apa tahu? Polis-polis cawangan khas. Iaitu seperti cawangan khas special branch. Dan ini adalah dikatakan sebagai badan perisikan, dan tugas dia adalah risik, spy. Risikan ni maknanya spy. Iaitu spying lah. Tugas dia membolehkan pihak berkuasa mengetahui operasi PKM. Mereka ni menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat PKM. Dahsyat dia orang ni. Jadi spy rupa-rupanya tahun-tahun tu dah ada James Bond. Main James Bond pula. Spy. Kemudian British mengambil ramai cawangan-cawangan khas, maknanya polis-polis cawangan khas dalam kalangan orang Cina sendiri untuk menjejak komunis hingga ke kubunya. Maksudnya apa tahu? British ambil ramai polis-polis daripada orang-orang Cina supaya orang Cina itu menyamar menjadi komunis dan mereka masuk dalam PKM. Nampak tak? Macam betul-betul. Tapi cikgu, kenapa Cina saja? Sebab apa? Sebab PKM 95% anggota komunis itu adalah Cina. 95%. Kan? Sebab itu cikgu dulu pernah juga orang cakap cikgu ni komunis. Sebabnya kan dah mata sepet macam ni, kan? Mata kecil macam ni, dia orang kata Chinese. Apalah dia orang ni, kan?
Tak nampak ini. Cikgu bukan Chinese, Korea. Okey, baik. Seterusnya. Okey, sebagai ayah. Okey. Sebagai badan perisik, okey, cawangan khas. Okey. Cawangan khas memberi sumbangan semasa darurat dan bukan. IBAN tu yang ini. Yang ini. Yang ini. Ini IBAN. Okey. Yang klik-klik mata sebelah cikgu ni kan. Okey, baik. Kejayaan cawangan ini membuat penyusupan dalam organisasi PKM memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan terhadap PKM. Maksudnya, yang pertama sekali diorang tubuhkan apa? Special branch ataupun cawangan khas untuk tugas-tugas perisikan ataupun spying. Itu satu. Yang kedua, special constables. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 1948 ketika rancangan BRICS sedang dilaksanakan. 24,000 orang special constable dilatih dan dihantar untuk mengawal ladang dan kawasan Lombok. This is the keywords. Iaitu apa tahu? Keywords dia special constables iaitu untuk apa? Mengawal ladang dan kawasan Lombok. Itu special constables. Macam rela lah lebih kurang. Rancangan BRICS tu apa cikgu? Rancangan BRICS ni adalah rancangan-rancangan yang telah dilakukan dalam mewujudkan kampung baru, memindahkan dan menempatkan penduduk. Iaitu itu rancangan BRICS. Yang ini ini rancangan BRICS. Mewujudkan kampung baru, memindahkan penduduk, semua ini rancangan-rancangan BRICS. Dan BRICS itu adalah pegawai British. Special constables. How special cikgu? Biasanya special ni dia ada 2 telur. Contoh macam burger kan. Kalau burger special dia ada 2 telur. Atas bawah. Cikgu nak tanya. Ya. Special constable ni selalunya dia disguise ke atau pakai uniform? Dia pakai uniform. So itu dia pakai uniform lah sebenarnya. Itu special. Dia ada tugas khas lah sebenarnya. Bukanlah special sangat, dia ada tugas khas. Tugas yang istimewa. Tapi kalau bab makanan, memanglah kalau special tu biasanya ada 2 telur dalam tu. Untuk dimasukkan dalam sup ke apa semua. Betul dah. Jangan fikir bukan. Tak ada dah. Dah tak ada dah. Special constable dah tak ada dah. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu polis hutan. Asalnya dikenali sebagai flying squad dan pasukan ini juga dinamakan sebagai jungle squad. Polis hutan Kenapa ya? So pasukan ini Tarzan. Pasukan ini disusun semula dan menjadi polis field force dan dikenali sebagai pasukan polis hutan. Tak ada. Dia flying squad tu dia tak adalah flying. Kan? Kau ingat dia apa? Ingat geng-geng Hawk tu ke? Dalam Avengers bukan. Ini memang ini memang polis hutan. Dan tugas dia berbeza Tugas dia setiap special constable, special branch ataupun juga polis hutan, kamu kena tahu function dia. Kalau contoh macam polis hutan, function dia apa tahu? Memburu komunis, membuat rondaan di pinggir hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas dalam hutan. Ini dikatakan sebagai polis hutan. So kita biasanya kalau kat hutan tu tentera kan, tapi ini polis. Mesti banyak korban. Yes, banyak. Jadi pokok lebih kurang lah. Tetapi yang paling hebat yang dalam hutan, Sushmita, yang dalam hutan dironda oleh tentera, yang di pinggir hutan dironda oleh polis hutan. Itu perbezaan dia. Yes. Dan ada juga polis wanita contohnya Barbara D.R. Wentworth ni ialah pegawai polis wanita yang pertama. Barbara bukan brand lah handbag tu ke? Bukan. Itu lain. Dan beliau ditugaskan
melatih anggota baru dan menyusun pasukan polis wanita. Ya, betul. Special Constable biasanya dianggotai oleh rakyat biasa yang telah diberikan latihan untuk memegang senjata dan sebagainya. Nampak tak? Jadi itu polis wanita. Dan nak jadi komander untuk polis wanita tak payahlah kan. Sebab Dan ya. Sorry. Apa function polis wanita? Dia macam Sama juga. Sama juga membantu polis. Membantu polis. Membantu polis biasa. Okey. Jadi itulah polis wanita. Kena okey. So siapa nak join polis wanita kena jadi wanita dulu So kita tak nak macam seperti selebriti kita yang sekejap lelaki sekejap perempuan tak nak Tak nak. Okey, baik. Itu Datuk. Okey. Kemudian okey. Senoi Perak ataupun orang perang. Ini di Sabah dan Sarawak, especially di Sarawak lah. Senoi Perak ni dikenali sebagai orang perang dan tugas dia iaitu mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Iaitu anggotanya ialah orang-orang asli suku Senoi, Semai dan Temuan. Dikenali sebagai The Silent Killers. Nama ganas kau. The Silent Killers. Macam nama kumpulan rock heavy metal pula. The Silent Killers. Mesti pakai snap. Tak. Dia pakai sumpit. Dia pakai sumpit. Macam tu kan. Dia macam tu kan. So dia pakai tu sumpit cikgu. Sumpit. Dan ada juga yang senapang. Diberikan senapang je pun ada juga. Dan dia orang ni hebatnya, mereka boleh masuk dalam hutan dan dia orang tahu kat mana komunis itu bersembunyi. Daripada trail-trail yang ditinggalkan dan bukti-bukti yang ditinggalkan dalam hutan. Dia dah lalu sini. Nampak tak? Hebat orang-orang Senoi Perak ni. Boleh mengesan komunis dalam hutan. Nampak tak? Kita ni masuk hutan kan, cari kawan sendiri pun tak jumpa. Sudah. Jangan kata masuk hutan. Masuk dalam shopping mall pun kadang-kadang cari kawan sendiri. Mana kawan aku tadi? Kan tahu-tahu dah hilang. Jadi itulah. Okay, so dia orang ni memang hebat lah. Kau kenapa nak mengesan Marisa? Okay, Nakib tak payah. Okay. Baik. Ya, boleh. Okay, nak jadi bodoh pun susah. Okay. Isu panas juga yang isu bodoh-bodoh ni. Sebenarnya bagi cikgu ramai yang tak faham sebenarnya. Ramai yang tak faham. Sebenarnya dia punya ayat bukan jadi bodoh, tapi buat bodoh. Buat bodoh ni pura-pura. Pura-pura. Alah, kita pun selalu buat kan. Macam cikgu kadang-kadang kan, pura-pura tak tahu kan. Kamu pun kadang-kadang macam nak tanya soalan. Cikgu sebenarnya macam ni ya. Kamu pura-pura tak tahu kan. Pura-pura bodoh kan. Buat bodoh. Macam tu lah. Nampak tak? Salah ke? Tak salah kan? Okay. Baik. Selalu salah anggap. Dia orang ni kan. Okay. Kita teruskan. Fake stupid. Zrina fake stupid. Kan? Macam orang sekarang cakap apa? No arrive. No arrive tahu-tahu dah sampai. Okay. Baik. No arrive. Macam bukan suruh jadi bodoh. Okay. Bukan jadi bodoh ni, tapi buat bodoh. Buat tak tahu. Contohnya macam cikgu Cikgu tahu masak. Tapi bila cakap dengan wife kan, saya nampak. Nampak tak? Dia dah cakap dah. Baru dia cakap dah. Baik. Okay. Dia pesan jangan bodohkan diri anda. Buat pura-pura bodoh tak apa. Jangan jadi bodoh tu je. Okay. Dah. Jangan cerita. Okay. Baik. Seterusnya. Okay. Kita lihat. Okay. Yang seterusnya. Auxiliary Police. Okay. So, kita lihat di sini. Okay. Seterusnya. Iaitu bukan. Okay.
Tahun 1948 terdapat 17,000 orang anggota auxiliary police di seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Okey, tugas dia ni berbeza. Ingat auxiliary police ni sebenarnya adalah pertahankan bandar dan kampung daripada ancaman komunis. Nampak tak? Perbezaan dia, iaitu pertahankan bandar dan kampung. So auxiliary police ni dia tak masuk dalam hutan. Dia hanya mengawal dan mempertahankan bandar dan kampung. Itu paling penting. Baik, seterusnya kita lihat di sini, okey, iaitu membantu polis menentang ancaman komunis. Macam banyak sangat dia, bukan banyak sangat, dia banyak jenis. Sebab apa? Sebab terlalu banyak ancaman komunis. Sebab itu kena banyak jenis polis. Dia polis dengan tugas-tugas khas. Okey, ingat polis dengan tugas khas. Special branch untuk spy. Okey, untuk spy dapatkan info. Special constable jaga ladang dan jaga kawasan-kawasan, kawasan-kawasan ladang dan juga kebun-kebun semua kampung. Itu special constable. Kemudian juga polis hutan untuk memburu komunis, yang di dalam hutan dan juga di pinggir-pinggir kampung. Okey, kemudian juga ada lagi iaitu apa? Seperti polis wanita membantu polis hutan itu. Kemudian auxiliary police iaitu menjaga bandar-bandar. Okey, bandar-bandar dan juga kampung-kampung dan pertahankan bandar dan kampung. Kemudian orang perang tadi sebenarnya tugasnya untuk apa? Untuk mengesan komunis-komunis yang ada dalam hutan. So masing-masing ada bahagian masing-masing. Ada bahagian masing-masing, jalankan tanggungjawab masing-masing. Ada gaji ke? Mestilah ada. Ada. Tentera laut tak ada. Gaji dia. Okey, tentera laut tak ada sebab apa? Sebab komunis tak ada kat tengah laut, pandai. Yang ada, okey. Kenapa polis gender lain, nama lain? Sebab untuk polis wanita diberikan tugas-tugas yang lebih ringan lah berbanding polis lelaki. Nak kena ingat ke nama-nama pasukan keselamatan serta cabang-cabangnya? Okey, macam cikgu cakap tadi, kamu kena ingat nama-nama polis tu, pasukan polis itu dan tugas-tugas dia. Itu je. Tugas-tugas dia. Itu je. Kenapa lain gender nama lain? Okey, kerana harus diingat. Okey. Sudahlah kau Daniel. Okey, baik. Baik, itu polis. Itu semua tadi polis. Yang ini tentera. Okey, yang ini tentera. Iaitu kita lihat Pasukan Askar Melayu. Ditubuhkan pada 1933. Tugasnya untuk membanteras gerila komunis. Maknanya membanteras, menghapuskan komunis yang dalam hutan. Dan dalam hutan dan kerajaan melengkapkan tentera darat dengan pasukan meriam dan juga pasukan yang lain. Okey. Membanteras gerila komunis. Gerila ni maknanya adalah pasukan-pasukan kecil yang selalu melakukan serang hendap. Itu gerila. Pasukan-pasukan kecil yang selalu menyerang hendap. So itu dipanggil gerila. Dan gerila di sini ialah gerila komunis. Pasukan gerila komunis yang melakukan serangan secara senyap-senyap dan kecil-kecilan, dan itulah yang ditentang dan dibanteras oleh Askar Melayu ini. Okey. Dan Regimen Askar Melayu ni dulunya 3 je pasukan dia. Sekarang ni kepada 7 regimen, 7 pasukan besar. Okey, tak ada. Ada pasukan meriam. Yes. Dilengkapkan dengan meriam Siti tak ada. Peristiwa ataupun prestasi cemerlang dalam memerangi komunis ini, dan mereka berjaya menumpaskan komunis dan memusnahkan kubu operasi komunis. Sekarang ni regimen Askar Melayu diraja banyak. Okey, kalau tak salah juga sampai 20 ke 30 regimen Askar Melayu. Okey, ramai. Kemudian selain daripada askar regimen ataupun pasukan Askar Melayu, ada juga pasukan tentera iaitu pasukan Askar Commonwealth. Commonwealth ni iaitu askar apa tahu? Askar yang dibawa masuk daripada negara-negara Commonwealth seperti askar daripada Britain, Australia, New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Rusia dan Fiji.
tahun 1954 okey, terdapat 25,000 askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion askar Fiji ditempatkan di tanah Melayu. Untuk apa? Untuk mengatasi ancaman komunis ini. Ya, betul. Pandai sikit. No. Venus, okey, tak bagus bakar hutan sebab bakar hutan akan memusnahkan hutan pula. Okey. Bukan Commonwealth tapi Commonwealth. Battalion itu apa? Battalion itu pasukan tentera yang lebih besar daripada regimen. Lebih besar daripada regimen. At least ada lebih kurang berapa ratus, dalam satu battalion itu berapa ratus askar. Okey. Dan negara Commonwealth adalah negara yang dijajah oleh British, betul. Negara-negara bekas tanah jajahan British. Itu Commonwealth. Dan kalau kita lihat di sini, iaitu pasukan askar yang terakhir adalah Sarawak Rangers. Di mana kalau kita lihat Sarawak Rangers ini terdiri daripada orang Iban dan tugas mereka menjejak tempat persembunyian komunis dalam hutan. Dan mereka mahir selok belok hutan sebab mereka dah memang tinggal dalam hutan lama, dan mereka ada cogan kata, selagi hidup selagi itu melawan. Agi hidup agi ngelaban. Agi hidup agi ngelaban. Selagi hidup selagi itu melawan. Sama macam Sungai Perak. Yes. So Sarawak Rangers ni banyaklah kamp dengan markas komunis dimusnahkan oleh pasukan ini ya. Okey, so Khairina tanya, satu battalion tu berapa banyak? Banyak. Nanti kamu check lah berapa banyak satu battalion tu. Memang banyak. Okey. Baik. So, kalau kita kembali kepada apakah pasukan-pasukan yang telah ditubuhkan, kalau untuk polis, kita ada cawangan khas, kemudian kita ada special constables, polis hutan, kemudian kita ada polis wanita, kemudian ada Sungai Perak dan juga auxiliary police. So, ada berapa? Ada 6. Manakala untuk tentera ada 3, iaitu pasukan askar Melayu, kemudian ada pasukan askar Commonwealth dan satu lagi Sarawak Rangers. Azrina, go Sarawak Rangers itu bukan, tu go Power Rangers. Lain. Okay. So ada 3 tentera dan 6 polis. Salah. Salah okey. Dan di sini selain daripada polis, tentera dan satu lagi ada sukarelawan, volunteer. Volunteers ini iaitu orang-orang kampung biasa yang volunteer jadi pasukan seperti home guard. Kalau kita lihat di sini home guard. Kalau kamu tengok gambar dalam buku teks, ada gambar orang perempuan pegang senapang belajar menembak. Dia tembak siapa tu? Dia tembak hati Dan. Sebab Dan sangat nak kena tembak kan. Dia tembak hati Dan lah. Okay. So kita lihat di sini home guard di sini kita lihat home guard, pasukan pengawal kampung. Kalau kita lihat pengawal kampung ini, mereka telah membantu menyekat makanan dan ubatan dari jatuh ke tangan komunis. Dan anggota-anggotanya diberi latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Dan pada tahun 1955 terdapat 79,000 home guard di seluruh negara. Dan mereka berjaya membantu mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Tu home guard. Sukarelawan home guard lah. Kan. Jadi kalau yang tidak sukarelawan dipanggil home sweet home. Okey, baik. 1955. 1955 Okey. Yang tak jadi home guard, diorang home sweet home. Okey, baik. So, kita lihat langkah untuk hard guard tak ada. Okey, baik. Yang ketiga, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Dekat sini kita lihat bagaimana British nak kawal dan nak mengenali tentang yang mana satu komunis, yang mana satu rakyat tempatan, iaitu
19 berapa? 51. Okey, Alisha. Thank you Alisha. Thank you Alisha untuk memberikan info tambahan. Okey, so kita boleh letak kat sini sebenarnya pada tahun 1951. Terima kasih Alisha untuk info. Yes. Okey, baik. Ya. Oh, dari sini ada kad. Ya. Ini ada kad pengenalan ya. Okey. So kita lihat di sini. Okey, yang ketiga, langkah ketiga iaitu apa tahu? Iaitu okey, mendaftarkan kebangsaan dan juga kad pengenalan. IC lah, IC. Di bawah Undang-Undang Darurat pada tahun 1948 ya. Dan tujuan okey, daftarkan semua rakyat dan diberikan IC supaya dapat mengawal pergerakan penduduk dan mudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Itu sebenarnya. Contohnya, kalau orang yang tak bawa IC, maknanya orang itu adalah komunis. Orang yang ada IC dipanggil orang awam. Kan senang nak beza kan? Ya. Kalau terlupa, nasiblah. Kena tembaklah. Macam sekarang kan. Kalau katakan kamu keluar daripada rumah kamu, kamu pergi ke bandar, kamu pergi ke kedai, tiba-tiba polis datang tanya, okey, minta IC? Kamu cakap, oh, saya tak ada IC lah tuan. Kan? Oh, tak ada IC, bermakna kamu kena ditahan dulu. Kemudian bila tak ada orang yang kata, bila kamu telefon kawan-kawan kamu, kawan-kawan cakap, tak tahu. Bila telefon mak ayah kamu bercakap, tak tahu cik, tak tahu. Saya tak tahu dia ni macam mana. Saya tak tahu dia. Suddenly polis cakap apa? Okey, awak ini bukan rakyat Malaysia. Awak ni pendatang asing. So awak akan dihantar ke negara asal kamu. Menangislah kamu. Sebab apa? Tak bawa IC punya pasal. Nampak tak? Ya. Tak ada. Tasnim Najah tak ada. Sebab waktu itu dia ada chop dia. Ya, sebab itu sebenarnya IC kamu kena bawa ke mana-mana kalau kamu keluar dari rumah. Sebab apa? Sebab dikhawatiri kamu ditangkap dan dianggap sebagai pendatang asing tanpa izin. Kan? Yes. Okey. Kalau komunis menyamar buat IC macam mana cikgu? Sebenarnya komunis susah nak buat IC sebab apa? Komunis tinggal dalam hutan. Dalam hutan mana ada printer, mana ada kertas. Tinggal dalam hutan. Jadi sebab itu sukar untuk buat meniru IC sebenarnya. Tidak. Okey. Kalau muka Melayu Ori pun takkan polis tak tahu. Tak juga. Daniel, macam kamu Daniel. Muka kan ala-ala Pakistan. Setiap bulan orang tangkap, dia anggap kamu Pakistan yang jual kapet. Ingat Daniel. Okey. Zaman dulu mana ada kedai printer. Kan. Okey, tak ada. Kan. Betul. Macam cikgu ni. Kena bawa IC mana-mana. Kalau tidak, kan kena tangkap, tak pasal-pasal dia hantar ke Korea. Tak pasal-pasal. Kan. So, kena bawa IC, ya. Kalau dia ada kan, contoh kan dia ada macam agent ke apa-apa ke dari orang komunis tu ada agent macam dia they talk and kill lah, you buat IC macam ni kasi bagi kita ada ke macam tu. Ya memang ada, tapi sebenarnya itu salah lah itu salah. Maksudnya komunis boleh buat fake IC daripada tu kan? Sebenarnya zaman dulu tak ada kemudahan itu. Okey, dan tak ada kemudahan tu. Ingat zaman dulu bukan zaman sekarang. Zaman dulu bukan semua orang. Tak ada orang pun yang ada printer ke, ada kertas ke. Yang ada kertas ni kebanyakannya di pejabat-pejabat. Bukannya di rumah orang. Rumah orang tu tak ada kertas. Kena ingat tu. Berbeza dulu cikgu dari South Africa. Pendatang asing bukan pelancong. Ya. Okey, pelancong dia ada pasport. Kalau kamu dah lah tak ada IC, tak ada pasport pula tu. Kan. Jadi sebab itu kena bawa IC ke mana-mana. Cikgu daripada South Korea ke North Korea? Tak. Cikgu daripada West Korea. Bukan South, bukan North, tapi daripada West Korea. Carilah kat mana West Korea. Lain macam? Yes, lain macam. Cari. Sudah. Dah start. Okay. Betul. Mix jauh Amerika. Besar dekat Amerika. Tapi sekolah menengah kat West Korea.
Cikgu sekarang orang Korea ke orang Amerika? Dia Korea Amerika lah. Kan? Korea akan mereka. Baik, so kita okey. So kita sambung. Okey. Tinggi harapan cikgu. Okey. Kita lihat di sini. Okey, tujuan dia memperkenalkan IC. Okey, peraturan dia setiap lelaki tak ada, kena daftar je. Setiap lelaki dan wanita dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Seorang awam yang sedia ada pada waktu itu dikehendaki membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Kalau tak bawa kad pengenalan, kamu boleh ditangkap dan dianggap sebagai komunis. Itu untuk apa? Mengawal pergerakan rakyat dan juga mengenal pasti yang mana orang awam, yang mana komunis. Ya, tahu, dia orang tahu. Okay. Sukar untuk dicuri ya. Sukar. Zaman tu memang sukar. Baik. Yang keempat, selain daripada pengenalan kad memperkenalkan pendaftaran dan juga kad pengenalan, okey, British juga memperkenalkan rancangan BRICS. Baik. Rancangan BRICS ini sebenarnya adalah satu rancangan yang dilancarkan selepas Sir Henry Gurney pada tahun 1950 itu. Sir Henry Gurney, dan ianya dicadangkan. Memang nama Henry Gurney itu memang nama sekolah. Okey, iaitu nama sekolah budak-budak nakal tu kan. Memang ambil nama Henry Gurney ni sebagai tanda sumbangan terhadap nama Henry Gurney ini. Dan Henry Gurney ini memang salah seorang yang telah berjaya membanteras komunis. Baik. Okey, yes. So pengarah dia, iaitu rancangan BRICS ni ya. Pengarah dia ialah Lieutenant General Sir Harold Rawdon Briggs. Dan tujuan rancangan BRICS ini paling penting. Sila highlightkan ya. Tujuan yang diwujudkan rancangan BRICS ni untuk memutuskan hubungan PKM dan MINUN. Kenapa ni? Okey, PKM Parti Komunis Malaya. MINUN ni apa? MINUN ni ialah orang-orang yang membekalkan makanan, senjata, maklumat dan ubat-ubatan kepada PKM. MINUN ni adalah orang-orang yang tinggal di kampung, di bandar. Maknanya pembelot-pembelot yang cuba bantu PKM. So MINUN ini dia tinggal di dalam kampung, di bandar dan mereka memerhatikan segala maklumat, kumpulkan makanan, kumpulkan ubat-ubatan, kemudian mereka akan dalam diam-diam mereka supply kepada PKM dalam hutan. Sebab PKM memang bergerak dalam hutan. So MINUN ni wakil PKM di bandar dan di kampung-kampung. So MINUN ini ambil maklumat, maknanya dia orang take maklumat semua dan juga memberitahu maklumat dia tu dia orang kumpulkanlah dan dia orang bagi tahu kepada PKM. Dia orang bagi tahu pada PKM. Kemudian supply makanan, supply ubat-ubatan kepada PKM dan yang dalam hutan ini. Jadi British kata ataupun rancangan BRICS ni tujuan dia untuk apa tahu? Supaya putuskan hubungan tu. Supaya MINUN tak dapat masuk ke dalam hutan. MINUN tak dapat bekalkan maklumat. MINUN tak dapat bekalkan makanan kepada komunis. So komunis akan putus makanan, putus bekalan ubat-ubatan, tak dapat maklumat. So PKM akan kita kata meranalah dalam hutan. PKM tu Parti Komunis Malaya ni. PKM tu ialah Parti Komunis Malaya. So memang obviously komunis lah. Yes. Apa cara yang digunakan untuk memutuskan pembekalan makanan, senjata? Okey, apa cara dia? Jom kita tengok cara dia. Iaitu, kita lihat di sini ya. Ini tentang MINUN ya. Iaitu MINUN ditubuhkan untuk mendapatkan bekalan makanan dan wang kepada komunis. So MINUN ni lah juga melakukan peras ugut, merompak, menjalankan kegiatan propaganda, perisikan dan sabotaj, rekrut ahli baru, serta membantu dalam menjalankan kegiatan politik. Dan MINUN ni biasanya beroperasi sebelah malam dan bergerak dalam kalangan rakyat tanpa senjata api. MINUN ni orang awam. MINUN ni orang awam.
tapi dia menyamar. Dia menyamar dan untuk mendapatkan makanan, ubat-ubatan dan maklumat, dan mereka akan hantar kepada PKM yang di dalam hutan. Nampak tak? Ini Min Yuan. Jadi, bagaimana British nak putuskan Min Yuan ini daripada membantu PKM? Caranya dengan apa? Okey, pertama sekali, rancangan BRICS, iaitu mereka telah menghubungkan ataupun membina kampung baru. Ya, betul. Okey, kenapa nak tolong komunis? Sebab bagi mereka, komunis ini boleh membantu menghapuskan British, menghalau British. Dan mereka nak supaya tertubuhnya Republik Komunis di Tanah Melayu. Nak menubuhkan negara komunis di Tanah Melayu. Kamu nak negara komunis Tanah Melayu? Kamu nak negara komunis Tanah Melayu? Kamu nak ke? Tak kan? Jadi diorang ni lah yang nak supaya negara komunis ini ditubuhkan. Yes. So, British pun tak nak. So, British kata apa? Kita kena lancarkan rancangan kampung baru ni. Yes, Nakib. So, penduduk-penduduk setinggan di pinggir hutan, yang duduk di tepi-tepi hutan tu akan dipaksa berpindah. Dari kampung halaman ke sebuah pentempatan baharu. Dipaksa berpindah ke kawasan baru, dan kawasan penempatan semula ini digelar sebagai kampung baru. Kawasan penempatan semula itu dipanggil kampung baru, dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal, iaitu ada rumah, ada bekalan elektrik, air paip, sekolah, kemudahan kesihatan dan kemudahan pusat riadah dan komuniti serta pelbagai lagi. Maknanya rancangan kampung baru tu buat satu kampung baru yang lain dan paksa penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan tepi hutan tu pindah ke kawasan kampung baru supaya keselamatan mereka terjamin. Itu. Nampak tak? Dan kita lihat jawatan kuasa kampung ditubuhkan untuk memelihara dan membaiki kemudahan-kemudahan di kampung baru. Kampung baru ini juga dipagari dengan kawat berduri. Maknanya besi-besi yang dawai-dawai berduri itu di sekelilingnya dan dikawal oleh special constable. Polis tadi, special constable kan? Dia kawal kampung-kampung baru ni. Sehingga bulan Mac 1952, lebih daripada 423,000 orang penduduk di pinggir hutan dipindahkan ke mana? 410 buah kampung di seluruh negara. Maknanya hampir semua negeri ada kampung baru. Hampir semua negeri ada kampung baru. Yang dipagar untuk apa? Untuk menjaga keselamatan penduduk kampung daripada ancaman komunis. Dahsyatlah komunis ni kan. Sampai British terpaksa buat kampung baru lah. Terpaksa buat kampung baru nak jaga keselamatan. Jadi, kalau kita lihat itu antara tindakan yang telah dilakukan oleh British. Dan tindakan yang kelima kita lihat ni. British menawarkan pengampunan. Offer untuk diampunkan. Pada 6 September 1949, dah tak ada lah, dah dicabut lah pagar-pagar tu. Kan? Bila komunis dah tak ada, dicabut lah pagar-pagar tu. Nak buat apa lagi pagar kan? Baik, pada 6 September 1949, Sir Henry Gurney isytiharkan apa tahu? Pengampunan kepada komunis. Supaya komunis buat apa? Serah diri, surrender. Kalau kamu semua serah diri, kita akan ampunkan kamu. So setiap hari Radio Malaya siarkan syarat-syarat tawaran pengampunan. Poster pengampunan ini ditampal di merata-rata tempat. 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan diedarkan ke dalam bahasa Cina, Melayu, Tamil. Kemudian ada yang penyebaran risalah ini dilakukan dengan cara apa tahu? Melalui pengangkutan udara. Kapal diterbangkan di atas kawasan hutan, kemudian
dia punya pas pengampunan tu dengan risalah-risalah pengampunan tu dijatuhkan ke dalam hutan. Supaya apa? Supaya komunis-komunis ini yang dalam hutan tu akan baca. Dan mereka lihat, oh, rupanya kerajaan British sedang menawarkan pengampunan kepada kita kalau kita menyerah diri. Itu PKM cakap. Ya. Diorang minta, maknanya diorang minta komunis keluar serah diri dan British akan maafkan. Ramai. Ada ke orang buat? Ramai. Ramai sebenarnya. Iklan dan wayang gambar juga digunakan untuk membantu penduduk memujuk anggota komunis untuk serah diri. Serah dirilah. Ramai yang serah diri. Tapi separuh lah. Tak ramai manalah kan. Tapi almost separuh jugalah yang menyerah diri. Sebab apa? Sebab melihat bahawa perjuangan mereka tu tak sampai ke mana. Hanya membahayakan diri mereka. Itu satu. Kemudian juga mereka menyerah diri kerana apa? Mereka tak tahan. Duduk dalam hutan, asyik makan daun, kayu, buru binatang. Daun, kayu, buru binatang. Dah macam paleolitik. Jadi diorang rasa macam apa tau? Macam, tak gunalah. Kan? Jadi sebab itu mereka pun menyerah diri. Tapi tak semua. Ada juga yang meneruskan perjuangan komunis itu. Walaupun dah ditawarkan pengampunan, still nak menentang lagi ni. Apalah dia orang ni kan. Tetapi apabila langkah yang keenam ini, langkah keenam inilah yang sebenarnya makan dalam tau. Langkah keenam ni, iaitu kempen bulan rakyat melawan penjahat. Inilah dia kempen dia. Masa diorang buat penentangan. Ya, ramai komunis yang mati masa diorang buat penentangan tu. Ramai. Ramai ya Syah. So kita lihat di sini. Kempen ini bulan rakyat melawan penjahat. So caranya apa tahu? Penduduk-penduduk iaitu penduduk berbilang kaum ini diseru supaya apa tahu? Mendaftarkan diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Kemudian kalau kita lihat sukarelawan ini telah buat apa tahu? Iaitu telah mencecah angka 435,000 dan mereka bekerjasama menentang komunis dan menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Dan diorang buat kempen. Diorang buat kempen apa tahu? Iaitu kami tak suka dengan komunis. Itu pun dah cukup dah. Boleh psycho komunis. Bila komunis minta datang, kami ni komunis. Jadi, kempen ini berarah untuk apa tahu? Bagi tahu semua orang, kita mesti menganggap komunis itu penjahat. Komunis itu penjahat. Jadi komunis rasa apa? Rasa macam diorang bukan saja ditentang oleh anggota keselamatan, tapi penduduk tempatan pun tak suka diorang. Jadi diorang rasa apa? Rasa macam kecil je kan? Rasa macam dihina, rasa macam terpinggir. Bayangkan. Kamu adalah orang yang baik. Kamu masuk sekolah. Suddenly ada kempen. Contohnya Anwar Hafi. Kita ambil Anwar Hafi. Contoh Anwar Hafi. Diorang tak tahu. Diorang tak tahu Hani. Kita ambil Anwar Hafi. Anwar Hafi, katakan sekolah dibuka. Anwar Hafi pun masuk sekolah. Dah balik sekolah. Suddenly rupa-rupanya daripada pengetua sampailah ke pelajar semua buat signboard besar-besar. Kami benci Anwar Hafi. Kami tak suka Anwar Hafi. Kan? So dia letakkan poster tu, kain rentang tu kat sekolah. Kamu masuk je. Apa ni? Tak apalah. Kan? Tapi lepas tu kan kawan-kawan semua pun pandang kamu je tu. Kami tak suka Anwar Hafi. Tapi dia tak buat apa. Kan? Lepas tu pergi ke kantin. Kamu pun tak apa. Siapa ni? Tak apalah. Pergi kantin. Bila pergi kantin, makcik kantin pun. Kami tak suka Anwar Hafi. Kan? Makcik kantin. Tu yang tukang mop pun. Tengok Anwar Hafi. Kami tak suka Anwar Hafi. Nampak? Bayangkan tak? Bila satu sekolah tak suka Anwar Hafi, apa yang Anwar Hafi rasa? Dia kan
Ish, satu sekolah tak suka aku ni. Besok confirm aku tak nak datang. Yes, depressed. Betul, rasa isolated tau. Nampak tak? Jadi, teknik itu kita tak perlu cakap, kita tak perlu halau, kita tak perlu pukul Anwar Hafiz, kita tak perlu menentang Anwar Hafiz dengan pukul ke dengan halau ke, tak perlu. Buat macam tu je, Anwar Hafiz sendiri psikologi dia terganggu. Psiko dia sejak, aduh, satu sekolah kot kan, bukan ingatkan kawan-kawan je, rupanya dengan cikgu-cikgu dengan pengetua sekali pun tak suka melancarkan kempen tu, makcik kantin pun tak suka kan, kemudian tu cleaner makcik cleaner pun tak suka, pak guard lagi pun tak suka. Mentally abuse tau. Jadi Anwar Hafiz confirm besok tak datang sekolah, confirm besok dan selamanya tak datang sekolah. Nampak tak? Anwar Hafiz contoh. Jadi itulah kita kata sebagai kempen tadi kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. So rakyat dia tak berani nak menentang komunis, tapi semua melahirkan rasa kebencian kepada komunis, menyebabkan komunis rasa apa? Dahlah pasukan keselamatan menentang mereka, buruh mereka. Okey, kemudian rakyat tak suka, orang awam tak suka dia orang, boykot dia orang. Apa dia orang rasa? Apa komunis rasa? Komunis rasa macam nak belah je. Rasa macam aduh, kan? Nampak tak? Jadi itulah dia contoh-contoh kira kata sebagai tindakan psikologi. Dipinggirkan, yes. Wan Irfan, itu contoh tau. Kau jangan buat apa kat sini. Jangan kat sini tu. Okay. Jangan kau cakap kat Anwar Hafiz macam tu. Sia dia. Okay, jangan. Contoh je tadi. Contoh je tau. Bukan. Anwar Hafiz tadi contoh je. Okay. Dia budak baik. Anwar Hafiz budak baik. Budak baik. Komunis ni. Kita cerita komunis. Komunis jangan salah pula. Kan koyak pula nanti kan. Alright. So, kita nak lihat di sini, okay. Itulah 5. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya dia punya cara, tapi kita lihat di sini, okay, ada 5. Okay, kita baru lihat 5 kaedah bagaimana British menentang ataupun mengatasi masalah ancaman komunis. So, kita kembali kita lihat okay, menangani ancaman komunis. Pertama, penguatkuasaan undang-undang. Kemudian yang kedua iaitu pemerkasaan pasukan keselamatan, iaitu dengan polisnya, dengan tenteranya lagi. Kemudian diteruskan lagi dengan yang ketiga, iaitu kalau kita lihat, iaitu pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Kemudian yang keempat iaitu rancangan BRICS. Yang kelima iaitu tawaran pengampunan. Okay. So tawaran pengampunan, dan juga yang keenam kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okay. So kempen-kempen ini untuk menentang penjahat. So ada 5. Okay. So minta maaf, cikgu go very slow supaya kamu faham sebenarnya. So kalau kamu rasa cikgu lambat sangatlah habis bab ni kan, tak apa. Cikgu rasa kita PKP ni sampailah ke bulan 7, akhir bulan 7 tau. Sekarang ni kita punya lockdown continue. Okay, continue sampai akhir bulan ni. So might be kamu akan lama dengan kelas online ni, tak apa, kita go very slow and steady. Okay, kemudian kamu bertanya apa juga yang tak faham, boleh bertanya. Thank you so much. So kita ada masa lagi lebih kurang dalam 7 hingga 8 minit. So boleh bertanya apa juga soalan, silakan kalau nak tanya apa-apa. Nak tanya tentang komunis ke, nak tanya tentang kelas ke, nak tanya tentang apa, silakan. Nakib, itu bukan soalan. Itu ayat penyata. Nakib, itu ayat penyata. Kan? Kalau soalan dia ada tanda soal. Ada tanda soal okey. SPM result murid kelas cikgu. Okey, ya, SPM sangat menggembirakan kerana out of 60, almost 40 out of 60 student, 40 orang yang telah mendapat A, dan juga lebih kurang dalam 12 orang ataupun 13 orang dapat B, and the rest tu ada yang C dan D. But 100% 100% lulus, tidak ada yang gagal. Yes. Okay.
Ya betul, BRICS tu nama orang. Betul. Rancangan BRICS tu adalah nama pengerusi dia. Betul. Dah settle, cikgu akan buat kelas. Okey, Dave. Okey, cikgu masa COVID ni semua dah settle. Cikgu akan buat kelas face to face ke? Yes, cikgu akan buat kelas face to face, tetapi online kelas macam ni tetap cikgu teruskan. Why? Because ramai pelajar cikgu bukan sahaja daripada Selangor tetapi seluruh negara. Ada yang daripada Sarawak, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Kedah, ada yang daripada Kelantan. So cikgu akan teruskan juga secara online supaya semua pelajar daripada seluruh negara dapat join. Okay. Ya, ada Dan. Data negara kita ni sebenarnya dia nak apa? Okey, baik, bagus. Ya, Pak tu bagi kamu. Dapat duit ke? Tak dapat duit pun. Okey. Okey. Sedia kan apa tujuan? Okey. Baik, bagus. Okey, ramai yang bertanya, kenapa komunis datang ke sini? Okey. Okey, sebenarnya macam cikgu cakap tadi, komunis datang ke tanah Melayu untuk menjadikan tanah Melayu ini sebuah negara Republik Komunis Malaya. Sama macam kalau kamu zaman sekarang ni kamu tengok macam sama macam negara Korea Utara. Sama macam negara Cuba. Sama. Negara yang menjalankan pemerintahan komunis. So dia nak tubuhkan negara komunis itu di tanah Melayu. Nampak tak? Negara komunis di tanah Melayu. Itu pada awalnya. Kenapa Cuba miskin sangat? Okey. Mereka tidak membuat ekonomi secara terbuka. So mereka kurang berdagang dengan negara-negara luar, sebab itu mereka tak dapat kemajuan. Apa benefit untuk komunis kalau kita jadi negara republik? Well, sebenarnya mereka berjaya membentuk sebuah negara dengan sistem ideologi komunis ya. Itu je. Sebab komunis ni sebenarnya adalah ideologi. Ideologi ya. So satu cara pemikiran. Even though sebenarnya kalau katakan negara kita sekarang ni kalau negara kita kita benarkan parti komunis, Malaysia contohnya, parti komunis kita benarkan mereka beroperasi di negara kita. Mereka akan sebarkan ideologi komunis dan mereka kata bahawa komunis ini ideologi dia lagi baik sebab semua orang sama rata. Dan let's say katakan semua rakyat Malaysia setuju menerima ideologi itu, maka negara kita akan bertukar pemerintahan daripada demokrasi kepada komunis. Nampak tak? So komunis ini dia bukanlah individu, dia bukanlah pihak, tetapi dia ideologi, cara pemikiran. Cara pemikiran dan sistem. Okay. So kalau kita jadi negara republik komunis kita tak ada raja. Raja akan terhapus. Raja terhapus, pemerintahan kita akan diketuai oleh presiden sebab dia republik. Sistem komunis di mana everything akan dikawal dan diatur. Negara komunis contoh macam Korea Utara kan, cikgu cakap Korea Utara apa tahu? Dia orang punya gaya rambut untuk yang perempuan cuma ada 6 ke 12? 12 gaya rambut je yang dibenarkan. Tak boleh buat yang cara lain. Kalau buat cara lain boleh ditangkap. Okay. Ya. Baik, Indonesia negara republik ke? Yes. Negara yang presiden, negara yang diperintah oleh presiden itu adalah republik. Negara yang diperintah oleh yang ketua negaranya adalah raja, dia dipanggil raja berperlembagaan. Vietnam komunis ke? Dulu Vietnam terbahagi pada dua. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara komunis, Vietnam Selatan adalah demokrasi. But now dah tak ada Vietnam Utara Selatan. Semua dah digabungkan menjadi Vietnam. So republic is basically komunis lah. No. Republik adalah satu sistem di mana pemerintahannya diketuai oleh presiden. So presiden perintah secara apa? Secara komunis pun boleh, secara demokrasi pun boleh. Yes. Contoh, Singapura. Singapura ketua dia presiden. Pemerintahan sistem demokrasi. Indonesia, demokrasi.
Okey, US demokrasi. Cuma dia guna presiden sebagai ketua negara. So republik, okey, boleh jadi komunis, boleh jadi demokrasi. Boleh. Okey. Kalau Myanmar komunis ke? Tak. Myanmar sebenarnya pemerintahan tentera. Myanmar sebenarnya pemerintahan tentera. Dia pemerintahan tentera, lebih dia menggunakan presiden juga, dan juga pemerintahan tentera secara diktator. Secara diktator. Ya. Cikgu nak tanya soalan ni pasal AK Cikgu boleh tak bagi contoh kesan Perang Dunia Pertama pada zaman sekarang? Okey. Tak jumpa lah. Okey, tak apa. Cikgu jawab dulu soalan Khairina. Dia kata, cikgu boleh terangkan balik tak demokrasi itu apa? Okey. Demokrasi itu, dengar betul-betul. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Nampak tak? Beri kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Macam mana cara nak milih pemimpin? Melalui pilihan raya, pengundian. Itu demokrasi. Berbeza dengan komunis, komunis dia tak ada undi. Dia tak ada pilihan raya. Okey, dia terus menubuhkan satu jawatan kuasa di kalangan orang-orang yang bersama-sama ideologi komunis, dan mereka lah yang mengatur segala-galanya, okey, untuk rakyat. Itu komunis. Nampak tak beza dia? Nampak tak? So mereka sekumpulan, okey, pemimpin yang ada ideologi komunis yang membentuk satu jawatan kuasa untuk menguruskan negara, okey, secara mutlak. Baik, ya, dan kita ada sultan sebagai penasihat. Yes, kita ada sultan. Sebenarnya negara kita, siapa tuan punya negara kita? Negara kita dipunyai oleh siapa? Dipunyai oleh sultan-sultan yang diketuai oleh agung. Perdana Menteri hanyalah orang yang manage this country, menguruskan. Sebab itu, kalau kamu lihat Perdana Menteri boleh bertukar-tukar, tapi sultan tak boleh tukar. Sultan keturunan. Perdana Menteri boleh tukar-tukar, tapi agung raja dia tak boleh tukar, dia ikut keturunan. Nampak tak? Jadi itu. Baik. Cikgu, last soalan cikgu akan ambil daripada soalan Afif tadi. Yes, jauh kita pergi ni. Okey. Tak apa. Cikgu boleh. Soalan tadi tanya apa tahu, iaitu apakah kesan Perang Dunia Pertama terhadap masyarakat pada hari ini? Okey. So, ada banyak. But sebenarnya kesan itu kamu boleh ambil daripada apa tahu? Dia spesifikkan kesan Perang Dunia Pertama kan? Tapi sebenarnya kesan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Ketiga sekalipun, kesan perang tetap sama. Iaitu apa? Kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa, betul? Kan? Kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa. Okey, kemudian apa? Melibatkan kos yang tinggi. Okey, so itu kesan dia. Jadi soalan dia apa? Apa kesan ke apa? Apa iktibar? Kesan Perang Dunia Pertama pada zaman sekarang. Kesan dia ke? Kesan ke iktibar? Kesan. Kesan dia samalah. Okey, kalau kepada masyarakat hari ini, maknanya apa? Masyarakat hari ini menjadikan pengajaran. Maknanya apa tahu? Kamu boleh mentionkan ayat dia begini. Okey, kemusnahan. Okey, kita kata bahawa Perang Dunia Pertama mengakibatkan kemusnahan harta benda yang dahsyat. Oleh itu masyarakat hari ini haruslah mengambil pengajaran. Nampak ayat dia? Oleh itu masyarakat hari ini haruslah mengambil pengajaran supaya mengelakkan peperangan daripada berlaku lagi. Nampak tak? Maknanya masyarakat hari ini menjadikan kesan itu sebagai iktibar. Maknanya masyarakat hari ini sedar
tentang kemusnahan yang dahsyat akibat Perang Dunia Pertama tu. Itu satu. Yang kedua, okey, kita tahu bahawa masyarakat hari ini juga, okey, kita tahu bahawa masyarakat hari ini juga sedar bahawa, okey, akibat Perang Dunia Pertama, okey, akibat Perang Dunia Pertama, ramai rakyat yang ramai manusia yang mengorbankan ramai manusia, dan ini telah menjejaskan populasi dunia. Ya, menjejaskan populasi dunia sebab hampir 15 juta yang mati ya. Menjejaskan populasi dunia. Masyarakat hari ini sedar. Okay. So dia sebab masyarakat hari ini dengan Perang Dunia Pertama tu sangat jauh. So efek dia tak banyak. Okay. Jadi masyarakat hari ini hanya mampu apa tahu? Sedar. Okay. Dan juga masyarakat hari ini ambil iktibar. Dan kalau katakan satu-satunya kesan Perang Dunia Pertama kepada masyarakat hari ini, iaitu apa tahu? Masyarakat hari ini, okey, telah mengamalkan, okey, pembedahan plastik dan penggunaan, okey, telegraf ataupun telefon. Sebab apa? Sebab Perang Dunia Pertama telah mencetuskan, okey, ciptaan pembedahan plastik. Pembedahan plastik bermula daripada apa tahu? Daripada Perang Dunia Pertama tahu. Pembedahan plastik tu, okey, telah dimulakan pada Perang Dunia Pertama. Yes. Perang Dunia Pertama. Jadi, okey, soalan kamu tu dia orang tu yang cikgu. Apa dia? Apa dia Susmita? Dia sebenarnya sebab semasa Perang Dunia Pertama dulu banyak tentera-tentera yang hilang tangan, kemudian sebab dia orang tu yang kena bukan? Dia orang cedera. Jadi ada doktor-doktor ini yang telah melakukan plastik surgery, okey, untuk membaiki tubuh badan mereka, yang tubuh badan askar-askar ataupun tentera-tentera yang rosak akibat daripada serangan peperangan itulah. Jadi yes, memang dah ada. Start daripada First World War lagi. Ya, asalnya, tapi akhirnya dapat ciptaan itu. Dan juga yang kedua iaitu ubat bius. Ubat bius tu, okey, ubat bius tu pun sebenarnya adalah daripada First World War. Banyak info First World War tau. Nanti cikgu sharekanlah info tentang kebaikan, kesan-kesan daripada First World War tu ada. Cikgu. Dari segi politik ada politik. Dari segi politik, dari segi politik, kalau kita lihat, kemunculan negara baru, tapi negara baru pun banyak yang tak relevan, sebab kamu punya soalan tu macam tak relevan. Apakah kesan Perang Dunia Pertama terhadap masyarakat hari ini? No, sebab tu dia spesifik masyarakat hari ini. Tapi kalau soalan tu kepada dunia ke atau kepada masyarakat, mungkin kita boleh ambil negara baru pun semua. So kena spesifik. Okey. Baik. Ya, cikgu pun sebenarnya minta maaf, cikgu pun nak undur diri sebab apa? Lapar. Jom lunch jom. Jom lunch. Okey guys. Kan. Jom, lapar ni. Okey, jom. Okey, kita jumpa lagi guys. Jom cikgu belanja. Jom. Okey, I love you too. Okey. Okey Dave. Okey, assalamualaikum dan bye-bye semua. Kita jumpa lagi ya. Okey, kita jumpa lagi pada next class. Okay. Terima kasih. Alright. Ya, sama. Nota ambil kat mana? Okey, you're welcome. Nanti cikgu sharekan dalam grup ya. Oh, cikgu. Jom. Ya.